Baik, ini pula kes di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Seorang lelaki yang dipercayai memandu di bawah pengaruh alkohol cuba melanggar anggota polis yang bertugas selain bertindak agresif ketika cuba ditahan. Ada yang rasa macam hero. Ini yang bermasalah. Bila dia mabuk, dia tidak akan dapat mengawal pemikiran yang betul. Saya kini betul-betul hilang arah. Itu kata Zahlawati Zahlan, 47 tahun. Dia adalah isteri kepada Allahyarham Muhammad Zaili Muhammad, 44 tahun, yang maut dirempung pemandu mabuk. Permintaan diorang undang-undang tu keras lah. Ketatkan undang-undang tu, ambil tindakan lah sekarang. Sebab banyak yang kena ni, bila satu hilang punca kan, bila seorang meninggal, so kita pun jadi macam mana? Hilang arah lah kan. Rasa tak dapat maafkan. Walaupun dengan wang sekalipun kan, nyawa tu tak dapat nak balik kan. Saudara, ingat jenayah membawa padang. Okey, terdapat 4 soalan di sini. Soalan pertama adalah apa posisi arak dalam agama Islam dan juga agama lain. Di dalam agama Islam, meminum minuman yang memabukkan iaitu arak daripada perahan anggur ataupun bukan arak daripada benda lain adalah haram. Ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ayat Al-Quran terdahulu mengharamkan arak yang dibuat pada anggur sahaja, tetapi pengharaman tersebut termasuklah semua benda yang memabukkan. Ini berdasarkan hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud semua yang memabukkan adalah haram. Di dalam agama Hindu, terdapat ayat yang melarang meminum arak yang dinyatakan di dalam kitab Rig Veda, Atharva Veda dan juga Manusmriti. Malah Manusmriti juga menyatakan bahawa menjual arak adalah haram. Jadi tidak hairanlah apabila Ketua Menteri Negeri Bihar Nitish Kumar telah mengharamkan arak di negeri majoriti Hindu itu pada awal April 2016. Agama Buddha juga melarang meminum arak. Di dalam Pancasila terakhir menyatakan perlu menghindari minuman yang memabukkan. Agama Kristian juga melarang mengambil arak, walaupun Bible melarang mengambil arak. Mereka berhujah dengan mengatakan dibolehkan asalkan diminum jangan sampai mabuk. Itu adalah antara faktor utama kerosakan di dalam sebuah agama, di mana amalan penafsiran yang liberal hingga menyimpang dari teks asal. Di dalam agama Sikh pula, minuman arak adalah dilarang. Terdapat 5 larangan asal dalam agama Sikh, yang mana larang kelima menyatakan bahawa tidak boleh minum arak. Jadinya secara kesimpulan yang kita dapat lihatlah majoriti besar agama mengharamkan arak jika dibandingkan dengan kebaikan dan juga keburukan daripada pengambilan arak. Dengan hanya bermula sedikit pengambilan, ia menyebabkan semua manusia melanggar semua hukum hakam dan ia dapat diumpamakan kepada ibu segala kejahatan. Okey, soalan seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Minum arak dari segi hukum fiqh. Hukum minum arak dibezakan antara arak dibuat daripada anggur dengan arak dibuat selain dari anggur. Hukum minum arak dibuat daripada anggur, para ulama fiqh berbeza pandangan tentang maksud minum arak. Menurut jumhur, istilah minum merangkumi perbuatan minum apa sahaja bahan memabukkan, sama ada bahan itu diberi nama arak atau selainnya. Mereka berpandangan tiada perbezaan hukum dalam konteks ini dari segi jenis bahan yang digunakan, sama ada minuman berkenaan dibuat daripada anggur atau bahan lain seperti tamar, gandum, barley, beras, nira, kismis dan sebagainya. Dan tidak ada perbezaan hukum dari segi kuantiti minum, sama ada bahan minuman itu boleh memabukkan jika diminum sedikit atau hanya memabukkan kalau diminum banyak. Jumhur pendapat meminum arak daripada anggur atau selainnya adalah haram sama ada diminum sedikit atau banyak. Jika kadar banyak boleh memabukkan, maka kadar sedikit tetap diharamkan. Ini menunjukkan bahawa sesuatu yang memabukkan adalah haram, banyak atau sedikit, mabuk atau tidak mabuk semua minum. Namun, Imam Abu Hanifah berpandangan minum mencakupi minum arak secara mutlak sama ada banyak atau sedikit. Boleh beranggapan bahawa arak merupakan satu nama khusus bagi minuman melalui proses berikut, iaitu perahan anggur, tamar atau kismis diperam sehingga capai suhu yang panas dan membuih. Dan perahan anggur dimasak sehingga menjadi bahan memabukkan pada waktu sukatannya masih mencapai kadar 1/3 dari sukatan asal.
Semua bahan minuman selain pada jenis bahan dan proses ini tidak dinamakan arak. Ia halal diminum kecuali benar-benar menjadikan peminum itu mabuk. Imam Abu Hanifah membezakan antara arak dan minuman yang memabukkan. Menurut pandangan beliau, minum arak itu haram sama ada banyak atau sedikit, bahkan memabukkan atau tidak. Manakala minum minuman yang memabukkan dikenai hukuman jika memabukkan. Mazhab Hanafi bersepakat bahawa haram minum arak yang dibuat daripada bahan anggur mentah yang mendidih dan bergelora. Di sisi As-Sahiban disyariatkan sehingga hilang buih. Di sisi Abu Hanifah sampai sedikit atau banyak kecuali dimasak maka halal. Ialah pengharaman sedikit kerana ia akan memabukkan pada minum yang banyak. Arak yang dibuat daripada selain pada anggur tidak haram kecuali memabukkan daripadanya. Jika tidak mabuk tidak haram. Oleh itu halal minum sikit tidak memabukkan di sisi Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan tidak secara buta tapi terikat dengan syarat iaitu mestilah meminumnya dengan kekuatan tujuan yang jelas dan betul, meminumnya bukan untuk berfoya-foya dan bersukaria dan tidak minum sesuatu yang cenderung atau kemungkinan besar memabukkan. Apa kaedah fiqh yang berkaitan dengan isu arak? Terdapat kaedah usul fiqh yang ketiga yang berkaitan dengan isu arak ni, yang berbunyi ad-darar yuzal, yang bermaksud sesuatu bahaya itu mesti dihilangkan, sesuatu bahaya itu mesti dihapuskan. Kaedah ini berasal daripada satu kaedah yang panjang yang berbunyi la ilhaq darar bi ahadin wa fa'il ad-darar ma'a ahadin, yang membawa maksud kita tidak boleh membuat satu kerosakan kepada orang lain ataupun membuat sesuatu yang membawa kepada kerosakan terhadap orang lain. Senang cerita, kita kena berusaha untuk mencegah kemudaratan yang dah terang-terang jadi. Kena hindarkan, kena tolak, kena buat sesuatu semampu mungkin. Sama ada dari sudut individu, masyarakat ataupun pimpinan di sesebuah tempat itu sendiri. Kaedah ini berdasarkan surah Al-A'raf ayat 56. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang bermaksud dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi setelah kamu memperbaikinya. Berdasarkan juga hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la darar wala dirar, Islam itu tidak mudarat dan tidak memudaratkan. So hukum yang lahir daripada kaedah ini, contohnya perkara berkaitan jenayah, mesti kita melaksanakan hukuman setimpal kepada pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan nyawa orang lain hilang ataupun menyebabkan anggota orang lain lumpuh. Walaupun kita tahu alkohol ataupun arak ni mempunyai sedikit manfaat, tetapi apabila berlaku pertembungan di antara mudarat yang besar dengan manfaat yang sedikit, maka kita harus mengutamakan untuk menolak mudarat berdasarkan kaedah darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih, yang membawa maksud menolak perkara kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Kerana apa? Satu mudarat ni dia akan menjadi meluas, merebak dan menular ke merata tempat dan menyebabkan kerosakan yang luar biasa kepada masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud kami telah mengatakan tentang judi, tentang arak, bahawa kedua-duanya itu adalah dosa besar dan memberi manfaat sedikit kepada manusia. Walau bagaimanapun, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Sebab apa? Sebab minum arak ni adalah dosa yang berantai. Daripada dosa minum arak, kemudian boleh jadi dosa membunuh ataupun dosa membuat kejahatan-kejahatan yang lain. Wallahualam. Baiklah, persoalan seterusnya adalah apakah hukuman yang sedia ada serta apa yang wajar dilakukan bagi membendung penyalahgunaan arak ini? Okay, bagi isu yang terkini adalah berkaitan dengan arak adalah pemandu mabuk. Ia dikawal di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu Akta 333 yang mana membincangkan jika pemandu memandu dalam keadaan mabuk ataupun di bawah pengaruh dadah dan jika didapati bersalah melanggar dan menyebabkan kematian mencederakan boleh dijatuhkan hukuman penjara selama tidak kurang daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun, juga denda sebanyak RM8,000 dan maksimum RM20,000. Had yang dibenarkan penggunaan alkohol di Malaysia di bawah Seksyen 45G Akta 333 ini adalah 80 mg dalam 100 ml darah, iaitu di mana WHO mensyorkan hanya 50 gram dalam 100 ml darah. Dan ini bermakna kita perlu mengambil langkah proaktif untuk mengikut saranan yang dibenarkan. Dan seterusnya adalah perkara yang wajar dilakukan bagi membendung penyalahgunaan arak ini. Pertama, penjual alkohol perlu mempunyai kesedaran sivik
dengan menghadkan jumlah jualan serta waktu jualan yang dibenarkan. Kedua, penguatkuasaan perlu lebih tegas dan perlu lebih menyeluruh. Dan ketiga adalah education, bagi mendidik masyarakat agar dapat menghormati dan mematuhi undang-undang. Keempat, pendekatan hukuman yang berbeza ke arah dapat menimbulkan tanggungjawab sosial dan menyumbang kembali kepada masyarakat selain daripada denda penjara dan denda duit dan sebagainya. Dan akhir sekali, jika ingin mengenakan hukuman gantung sampai mati, penyelidikan secara holistik perlu dilakukan terlebih dahulu kerana kita perlu ingat beban pembuktian trafik dan jenayah adalah berbeza dan tidak boleh disamakan. Dan akhir sekali, semuanya terletak di tangan kita. Kita perlu melakukan langkah proaktif kerana kita tidak mahu lagi lebih banyak nyawa yang terkorban. Assalamualaikum, wallahu alam, dan kita jaga kita.